Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 24 Jun bersama saya Nusha Muhammad Amin. Kerajaan hari ini membenarkan penganjuran semua majlis sosial termasuk majlis perkahwinan mulai 1 Julai ini, kata Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob. Bagaimanapun, majlis sosial yang dianjurkan masih tertakluk kepada prosedur standard operasi yang ditetapkan sebelum ini. Majlis sosial ini dibenarkan penganjurannya selama 3 hingga 5 jam. Saya kira lama dah tu. Kalau 3 hingga 5 jam, majlis kahwin, kalau start pukul 9 dah sampai pukul 12. Lama. 3 hingga 5 jam, walaupun kapasiti kehadiran masih lagi kita kekalkan, iaitu tidak melebihi 250 orang pada satu-satu masa, dan kapasiti ini juga tertakluk kepada saiz ruang ataupun saiz ruang venue tempat itu diadakan. Dalam sidang media hari ini juga, Ismail turut memaklumkan ibadah korban juga dibenarkan sempena sambutan Hari Raya Adil Adha penghujung bulan depan. Aktiviti ibadah korban hanya dibenarkan di masjid atau surau atau kawasan-kawasan yang dibenarkan oleh pihak berkuasa agama sahaja. Dan kebenaran ini adalah untuk wilayah persekutuan. Kerana negeri-negeri lain seperti kita tahu adalah tertakluk kepada pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Kementerian Kesihatan akan menilai 3 hari pertama pembukaan semula sekolah untuk kelas peperiksaan mulai hari ini sebelum membenarkan pelajar-pelajar lain kembali ke sekolah. Timbalan Menteri Kesihatan 1 Dr. Nur Azmi Ghazali berkata KKM akan memantau keadaan dengan teliti untuk melihat apakah SOP yang ada sudah memadai atau perlu diperketatkan lagi. To know whether when all the students can come back to school, it depends on the situation. That's why some people ask, why we open on Wednesday? Why not on Monday? Why we open on Wednesday? So that we have that 3 days. 3 days from today, and tomorrow and day after tomorrow, and the East Coast there's only 2 days, so we have Saturday and Sunday as a break, cuti sekolah. So during that days we can reassess back the SOP, whether we need to add in more SOP, whether is it okay or not okay, or whether if there's anything that could happen, then we can. What I mean to say is that it is a dynamic process. Tidak sampai setahun menggunakan kereta rasmi baru jenis Toyota Camry, Menteri Besar Perak yang baru dilantik, Faizal Azumu, telah menerima satu lagi kereta rasmi ketika melakukan lawatan sempena pembukaan semula sekolah di Perak pagi ini. Faizal dilihat menggunakan kenderaan rasmi baru, iaitu kereta jenis sedan Lexus ES. Bercakap kepada wartawan hari ini, Faizal berkata kerajaan negeri memberi kenderaan baru kerana salah satu daripada 16 Toyota Camry milik kerajaan negeri telah dijual kepada bekas penasihat undang-undang negeri Rohana Abdul Malik yang bersara pada bulan Disember lalu. 16 Toyota Camry itu dibeli kerajaan negeri pada tahun lepas. Faizal yang ketika itu menjadi Ketua Kerajaan Pakatan Harapan Perak mengundang kritikan kerana mencadangkan supaya kereta Proton Perdana yang digunakan sebagai kenderaan rasmi digantikan dengan Toyota Camry. Menurut Faizal, sedan Lexus ES itu dibeli kerajaan negeri Perak pada harga sekitar RM200,000. Kereta dengan kapasiti enjin 2.5 liter ini dibuat di Jepun dengan harga pasarannya bermula dari RM300,000. Kementerian Kesihatan hari ini mengumumkan sebanyak 45 kes yang telah sembuh, menjadikan jumlah pesakit sembuh dan dibenarkan discharge sebanyak 8,231 kes atau 95.8%. Tiada kematian baru dilaporkan, menjadikan jumlah korban akibat COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 121 kes. Malaysia turut mencatatkan 6 kes COVID-19 baru, menjadikan jumlah terkumpul yang dicatatkan adalah sebanyak 8,231 kes. Ingin dimaklumkan daripada 6 kes baru yang dilaporkan hari ini, 2 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, melibatkan seorang warga negara Malaysia dan seorang bukan warga negara yang merupakan pemastautin tetap.
Kesemua 4 kes penularan di dalam negara adalah di kalangan warga negara Malaysia. Selain itu, Dr. Nur Hisham turut memaklumkan bahawa KKM mengesan 3 kluster baru iaitu kluster Bukit Bintang, kluster tapak pembinaan di Kuching dan kluster kondominium di Hulu Langat. Terdapat 3 kes baru dilaporkan menjadikan jumlah kes di ketiga-tiga kluster setakat ini sebanyak 16 kes. Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur hari ini menjatuhkan hukuman penjara 8 bulan ke atas anak bekas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu atas kesalahan penyalahgunaan dadah pada awal tahun lalu. Ahmad Saiful Islam, 32 tahun, diwakili Peguam Bela Nicholas Kau. Magistrate Muhammad Aizat Abdul Rahim membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya menimbulkan kes melampaui keraguan. Dia juga memerintahkan tertuduh menjalani hukuman penjara bermula hari ini dan diletakkan di bawah pengawasan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan polis selama 2 tahun sebaik selesai menjalani hukuman penjara. Tertuduh sebelum ini mengaku tidak bersalah di mahkamah sama pada 13 Jun 2019 atas tuduhan menyalahgunakan dadah di sebuah pusat hiburan di ibu negara pada Januari tahun lalu. Anak ketiga Presiden Amanah itu ditahan dalam pusat hiburan bersepadu oleh anggota bahagian siasatan jenayah narkotik, Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi pada jam 12.30 malam. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya yang membawa hukuman penjara 2 tahun atau denda hingga RM5,000 atau kedua-duanya sekali. Universiti Malaysia Sabah hari ini menawarkan beasiswa kepada Viviana Musibin untuk melanjutkan pengajiannya di peringkat sarjana muda di universiti itu. Viviana sebelum ini tular setelah memuat naik videonya memanjat pokok untuk mendapatkan capaian internet bagi menjawab peperiksaan dalam talian. Dalam catatan di Facebook hari ini, Naib Chancellor UMS Taufik Yap Yun Hin mengumumkan tawaran universiti itu kepada pelajar berusia 18 tahun tersebut. Catatan itu disertakan bersama gambar Naib Chancellor tersebut dengan Viviana. Video YouTube Viviana berjudul 24 Hours on 3 Challenge memaparkan Viviana terpaksa bermalam di atas pokok semata-mata untuk mendapatkan capaian internet yang laju untuk menjawab peperiksaan. Lebih 600,000 telah menonton video berkenaan sejak ia disiarkan pada 12 Jun. Kesungguhannya itu mendedahkan perbezaan infrastruktur masih meluas di negara ini, khususnya buat mereka yang tinggal di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Setelah videonya menjadi tular, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengumumkan bahawa kerajaan merancang untuk membina menara telekomunikasi berhampiran kampung Viviana untuk membolehkan sambungan 4G. Baiklah, sekian sahaja dari saya Nur Syamah Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com/pm. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.